Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini untuk bicara sukma antologi anekdot atau memori ciri yang pertama. Dan saya maklumkan ini adalah ciri yang pertama kerana insyaAllah kita akan beri peluang juga kepada penulis-penulis lain untuk menceritakan apa yang telah dinukilkan dalam antologi kita. Dan untuk makluman semua, untuk penulisan antologi yang 3 yang 2021, antologi anekdot menerima sumbangan penulis yang paling ramai lah, berbanding dengan puisi dan juga cerpen. Kita buka dulu sembang sukma kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ada 5 penulis pada pagi ini insya-Allah. Kita akan mulakan pagi ini kita ada dua bentuk pembentangan. Yang pertama ada pembentangan live yang saya dapat maklumat daripada editor kita Encik Tun Firdaus, PM Dr. Faizah akan bentang live dan juga PM Cik Latifah kita akan bentang live. Okey, dan kita akan ada rakaman pembentangan daripada 3 penulis yang lain. Okey, untuk susunan pembentangan pada pagi ini saya akan mulakan dengan PM Dr. Faizah. Okey, kemudian pembentangan rakaman daripada PM Dr. Izani dan pembentangan daripada Encik Syahrir Aizan, dan kemudian kita akan lihat pembentangan yang ketiga daripada Puan Nur Syuhada Azman, dan kita akan dengar live nukilan daripada PM Cik Latifah lah. Okay. Yang rakaman tu kita letak di tengah-tengah. Dan sebagai mukadimah, suka untuk saya nyatakan di sini buku antologi anekdot memori ini adalah satu cetusan yang mana memberi ruang dan peluang kepada kita warga akademik untuk berkarya kreatif. Okay, kita bukan bidang pengkhususan penulisan kreatif yang khusus, tetapi ini adalah ruang dan peluang untuk kita sama-sama lah. Kita tidak terlepas daripada penulisan akademik, tetapi penulisan kreatif ini kita boleh jadikan sebagai satu luahan, satu melepaskan sesuatu tekanan, yang mana kesan penulisan kreatif ini pada saya tidak kurang memberi impak yang besar kepada masyarakat. Saya secara personal, bila dah lama menulis dalam penulisan kreatif, terutamanya dalam penulisan anekdot dan memori ini, perkara yang memberi kesan pada saya ialah bila tulisan saya dibaca oleh anak saya sendiri. Kita tulis, waktu saya tulis nukilan tu waktu dia masih baby. Okay, dan tulisan itu bila dia baca dan dia ada sebut sesuatu yang menyentuh perasaan, jadi benda tu saya rasa saya tak boleh nak luahkan dalam bentuk kata-kata. Tapi bila dia membaca tulisan itu dan dia memahami apa yang saya nukilkan, itu adalah sesuatu yang sangat berharga lah. Dan ini juga yang saya rasa harapan ataupun tujuan penulisan kreatif ini, selain daripada kita nak cerita, nak lepas sahaja tekanan, nak lepas apa yang kita dah alami, kita juga nak menyampaikan sesuatu yang mungkin tak tersampai dalam bentuk perkataan. Baiklah, tanpa saya tak nak memanjangkan cerita, kita akan kenal kupasan penulisan PM Dr. Faizah Muhammad, yang mana kalau lihat dalam buku anekdot ini adalah karya terakhir nombor 55. Tapi ya, yang last tu, yang best tu sebenarnya. Dan juga saya ucapkan tahniah menjadi karya pilihan editor lah. Okay? Dan tajuknya CBOCD. Siapa CB ni? Okay, jom kita dengar. Siapa CB ni? Silakan PM Dr. Faizah. Dipersilakan. Terima kasih Puan Nadia, dan terima kasih juga di atas jemputan pada hari ini. Sebenarnya saya tak sangka sebenarnya kita dah ada 2 program tentang buku ni. Sebelum ni pun ada 1 program lagi,
pengumuman ya juga dibuat secara virtual lah, dan hari ini juga saya dijemput untuk hadir ya untuk berkongsi pengalaman bagaimana saya dapat idea untuk menulis cerpen tersebut ya. Dan saya juga amat I was surprised actually melihat background penulis-penulis pada hari ini macam Dr. Izani, Encik Syahir dan Puan Nur Syahada. Mereka ada daripada background science and technology ya. Bermakna mereka walaupun berjiwa sains mereka tetap kreatif ya dalam menulis ya. Macam saya dengan Ustazah Latifah memanglah daripada social science ya, dan saya pula daripada bahasa. So memanglah adalah pengalaman untuk mengajar dan mengetahui tata bahasa dan semualah ya berkenaan dengan bahasa. So saya ucapkan tahniah lah kepada semua yang saya amat kagum lah dengan bakat yang telah dipamerkan oleh sahabat-sahabat daripada sains dan teknologi ya. Okey. Sebenarnya cerpen CD OCD ni adalah pengalaman saya yang benar ya. Saya dulu mengajar di satu cawangan di Pantai Timur. Okey, saya tak perlu sebutlah cawangan mana ya. Biarlah ia menjadi rahsia. So bayangkanlah ya, di Pantai Timur kita mempunyai ramai pelajar-pelajar yang berlatar belakangkan yang agak kurang ya pendedahan terhadap bahasa. Terutamanya bahasa Inggeris lah. Jadi mereka datang, tapi mereka adalah pelajar yang bagus daripada maksud saya subjek lain they scored ya in SPM. That's why they can masuk UiTM ya. Cuma bab bahasa Inggeris itu sahaja yang membuatkan mereka itu agak lemah lah. Jadi pelajar saya ni saya mengajar dia dalam masa dia semester 2 ya, semester 2. Jadi pada satu hari saya sedang membuat discussion perbincangan dengan pelajar-pelajar lain. Jadi adalah soalan saya berikan pada kumpulan-kumpulan tersebut. Lepas tu tiba-tiba dia angkat tangan tau. Dia kata Puan, apa maksud refrigerator? Dia cakap macam tu. Saya ni terkejut. Sebenarnya saya macam macam mana pula pelajar ni dah SEM 2 masih lagi tidak mengetahui apa makna peti sejuk ya. Refrigerator tu macam seolah-olah dia tak tahulah apa maksud dia kan. Sedangkan saya rasa hampir setiap rumah akan ada peti sejuk kan dalam Malaysia ni lah. Tapi dia tak tahu apa dan dia berani bertanya kepada saya. Dia tak malu tanya di hadapan kawan-kawan dia. Tapi kawan-kawan dia adalah macam senyum-senyum sebab dia tak tahu kan perkataan yang senang seperti itu. Saya cakap dia peti sejuk ya, refrigerator tu. Baik-baik dia kata. Terima kasih dia kata. Okay, very polite boy ya masa tu. Jadi sepanjang satu semester tu saya dah nampak lah dia agak lemah, okey. Dan di akhir semester tu memang dia gagal lah dalam mata pelajaran saya ni. Masa tu Bell 150. Saya ingat lagi Bell 150. Jadi saya pun saya pun lupa lah, maknanya dia dah dapat result semua kan, dan dia fail. Lepas tu lama jugalah selepas dia ambil lagi third semester dia ambil lagi Bell 150, gagal lagi. Masa tu dah semester 3. Semester 4 dia ambil lagi 150, gagal lagi. So dia dah 3 kali gagal. Bila 3 kali gagal, dia dah dibuang tau. Status dia maknanya dia kena expel lah daripada UiTM sebab gagal 3 kali mata pelajaran yang sama. Jadi lepas tu saya dah lupa dia. Saya dah lupa lah kan. Dah 3 semester saya tak jumpa dia. Tiba-tiba satu hari bila saya balik daripada kelas, saya nampak dia duduk tunggu saya di depan bilik saya.
Lepas tu dia tanya saya, Puan boleh saya jumpa sekejap? Dia tanya. Boleh cakap. Lepas tu saya ajak masuk. Apa khabar? Lama tak jumpa semua kan. Macam mana? Okay. Lepas tu dia cakap, Puan, saya ni dah 3 kali gagal, dia kata. Bel 150. Saya dah kena buang ni, dia cakap. Tapi saya buat rayuan. Dia kata, saya buat rayuan dah saya dapat diterima semula lah. Okey. Lepas tu saya tanya dia, so apa maksud CD lah ya, saya bukan nama sebenar tu, CD. Pantai Timur biasalah nama CD ni, common name juga. Jadi saya pun, dia pun beritahu saya, Puan, saya nak ambil semulalah Bel 150 dengan Puan, boleh? Dia boleh, cakap tak ada masalah. Kata, just daftar lah. Tapi Puan, saya ni clash, dia kata. Saya akan dulu Bel 150 4 jam seminggu untuk jumpa saya. Tapi clash 2 jam, Puan, dia kata. Saya kata, tak apa, repeaters dibenarkan lah untuk daftar dan hanya masuk 2 jam. Tapi dia ada 2 jam tu, kita buat konsultasi lah. Dia pun setuju. Okay, so saya pun cakap dengan dia, okay, every week hari Khamis, okay, masa saya free ni, you datang. Tapi you kena datang dengan tangan yang ada something untuk tunjuk saya. Okay, apa-apalah, pasir questions ke, question untuk discussion ke, okay, apa-apa saja. 2 minggu. 2 minggu, 2 jam seminggu. Okey, dia datang kelas saya regularly pada semester tersebut. Dan 2 jam seminggu tu dia tidak pernah fail datang untuk jumpa saya dan buat konsultasi ya. So kami sepanjang 14 minggu tu memang regularly lah, dan memang saya nampak lah walaupun dia cuba kan, nampak memang dia masih lemah lah penguasaan bahasa tu kan, buat kesalahan yang sama ya. Nak sebut perkataan pun agak sukar ya. Masa tu dia tak ada gigi kan, belah depan tu dia tak ada gigi. So dia nak sebut pun macam agak susah kan. Okeylah, tak apa. Tapi memang dia amat gigih lah. Saya tengok kalau ikutkan effort dia tu, saya akan bagi dia A. Maknanya effort kan. Effort dia tu memang A lah. Memang tak pernah. Saya ingat sangat dia ni sebab dia ni memang amat bersungguh-sungguh. Saya tak pernah jumpa lagi student yang amat bersungguh-sungguh untuk belajar kan, dia nak belajar. Dan saya pun sebenarnya belajar daripada dia. Maknanya dia ni amat cekal tau. Walaupun dia dah gagal 3 kali, dah kena buang UiTM, buat rayuan, masuk semula, dan dia cuba. Dan saya tanya dia ada bagi tahu saya lah, Puan, saya ni sebenarnya dapat anugerah dekan macam tu kan. Saya pun terkejut. Macam mana pula you ni dapat anugerah dekan? Dia kata, saya subjek engineering saya okey Puan, dia kata. Saya skor, dia kata. Tapi yang lemahnya bahasa Inggeris ni lah. Dia kata macam tu kan. So macam mana you? Kan material dalam kejuruteraan kan semua bahasa Inggeris. Macam mana pula you boleh faham? Dia kata, saya faham. Dia kata, sebab itu technical. So saya faham, dia kata, macam mana nak baca atau nak apply yang technical tu pada soalan-soalan yang diberi kepada saya. Tapi dia tu bahasa Inggeris ni payahlah Puan, saya nak buat sentence pun payah, saya tak faham. Dan engineering kan dia ada jargon dia kan. Jadi dia faham jargon-jargon engineering ni. Sebab tu dia dapat result yang bagus dalam engineering. Tapi tidak dalam bahasa kan. Kesian juga kan, sebab saya tahu dia ni bukan budak yang lemah. Dia bagus dalam bidang dia. Tapi sebab bahasa Inggeris tu bukan bidang dia, jadi dia rasa agak susah hatilah kan, dia tak dapat ni. Sebab kalau dia gagal lagi ni, dia akan dibuang lagi kan. Sebab tu dia diterima masuk sebab CGPA dia bagus. Jadi sebab dia diterima masuk balik lah UiTM kan. So tak apalah. So sepanjang tu pun dia memang berusaha sangat-sangat. Tibalah masa final exam. Dah final exam tu saya lah yang rasa yang paling berdebar tau. Sebab saya takut dia gagal lagi lah. Saya macam doa supaya dia ni lulus lah. Sebab dia punya carry mark pun tak berapa memberansangkan. So sekarang ni yang boleh membantu dia adalah final exam. Masa tu kita masih ada final exam untuk Bel 150.
Okey, lepas habis exam semua tu, lepas moderasi semua, saya pertama sekali saya ambil adalah skrip dia. Okey, masa skrip dia tu saya memang tak sabar betul nak mark tau, sebab saya macam risau. So bila saya ambil skrip tu, lepas tu saya lupa yang dekat skrip tu hanya ada nombor ID student je, tak ada nama kan. Saya pun ambil list nama semua, tengok nama dia, bandingkan dengan ID, terus tarik dia punya dia punya skrip. Saya pun makin berdebarnya saya ni, tak tahulah, takut dia fail lagi kan. Okey lah, dia boleh lah. Okey, final exam dia pun alhamdulillah, okey, dia lepas. Okey, tengok pula macam mana pula dengan punya assessment dia, sebab saya takut ni kalau campur masih lagi tak lepas kan. Lepas tu bila saya campur dia punya final exam dengan assessment, dia dapat 56. Maknanya dia dapat C+. Saya dalam bilik saya tu, saya menjerit, melompat, sebab dia pas. Dan dia bukan sekadar pas, bukan sekadar C, dia dapat C+. Maknanya satu tahap yang daripada passing mark tu, dia dapat melebihi satu tahap lagi kan, C+. Bagi saya dapat C+ tu macam A dah pada saya kan. Sebab dengan usaha dia, dengan cara dia meluangkan masa dengan saya kan, maknanya dia tu memang without fail. Okay, so saya memang kagumlah dengan usaha dia, dengan orang kata dia punya will dia, okay, untuk berjaya, okay, untuk berjaya. Dan dia juga memberi pengajaran kepada saya jugalah, yang sebenarnya kalau kita gagal, tak semestinya kita akan gagal selamanya kan. Kita perlu berusaha lah untuk kembali bangkit kan. Lepas tu pada hari lepas dia dapat result tu, dia datang jumpa saya. Dia cakap, "Puan, terima kasih, saya dah lulus." Dia kata, "Okey, saya boleh teruskanlah pelajaran saya. Alhamdulillah, saya dah lulus." Dan dia senyum kat saya. Saya pun nampaklah gigi dia kan. Dia tak rongat lagi dah. Dia dah pakai gigi palsu. Handsome pula jadinya budak ni bila dah ada gigi. Itulah pengalaman saya, dan saya memang ingat sangat-sangat pada cerita ni. Okey, saya kongsi cerita ni ketika saya buat kursus KAP ya. Dulu saya terlibat dengan kursus KAP pada junior-junior. Okey, saya kongsi cerita ni sebab saya nak bagi tahu pada junior-junior saya bahawa kalau seseorang pelajar itu gagal, kita jangan ketepikan mereka. Ya, kita kena usaha juga, okey, untuk membantu sekiranya mereka memang tunjuk benar-benar mereka hendak okey berjaya kan. Jadi kita perlulah memainkan peranan juga, okey, sebagai seorang pensyarah, tak kiralah pensyarah apa-apa pun, kita perlu mengambil berat pada pelajar seperti inilah. Itulah yang saya nak kongsikan kepada semua yang ada di dalam platform ini, pengalaman saya. Okay, dengan CD. Itu sajalah aku agaknya. Okey, Dr. Faizam, sorry saya tanya. Adakah CD tahu tulisan tentang dia ada dalam buku ni? Saya tak tahu, saya dah lost contact dengan dia, Puan. Saya tak tahu dia, saya rasanya dia dah kahwin kot ya, kalau dia masih ada lagi. Okey, insya-Allah dia sihat, saya harap. Saya dah lost contact sejak pada hari yang terakhir saya jumpa dia tu, kami tak pernah berhubungan. Tapi ialah kenangan itu adalah kenangan yang amat berharga kepada saya ya. Walaupun saya tak pernah kontak dia, dia pun tak pernah kontak saya. Memang hilang putus. Saya rasa dah berpuluh tahun dah kot. Saya mengajar dia mungkin dalam 2004 macam tu. Jadi dah hampir 20 tahun kan. Hampir 20 tahun dah. So saya memang ingat sangat ke CD ni. Dia mungkin dah jadi somebody sekarang. Mungkin, maybe, hopefully, mungkin harap dia dah jadi pengarah dekat jabatan kejuruteraan mana-mana ya. Harap dia berjaya lah. But he was a very good student lah in terms of his subjects ya. Cuma lemahnya di situ. Saya pun
situasi ini pun memang memberi pengajaran kepada saya juga mengenai sometimes kita memang bagus dalam certain things, ya. It doesn't mean that we are good in everything. Macam tu. Okay, jadi we have to be humble lah. Kita kena bermuhasabah bahawa kalau kita ni macam berjaya, mungkin ada juga kelemahan kita. Itulah Puan, ya. Dan saya yakin kekakat kelama ini Dr. Faizah ingat pada dia, dan saya yakin dia juga ingat pada Dr. Faizah. Saya yakin insyaAllah. Okey, Alhamdulillah, satu perkongsian pertama yang saya rasa amat menyentuh, dan untuk makluman semua para pendengar, ini adalah dirakam dan akan ditayangkan di FB Syukma, dan insyaAllah benda ni boleh di-share dan insyaAllah akan sampai pada CD, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Harap dia masih ingat pada saya lah. InsyaAllah ingat tu. Okey, terima kasih sekali lagi kepada PM Dr. Faizah atas perkongsian yang sangat baik. Kita teruskan kepada pembentangan rakaman oleh PM Dr. Muhammad Izani. Dan kalau dilihat tulisan Dr. Izani, ada dua tulisan, nombor 12 dan nombor 13. Okay, COVID-19 dan UiTM, catatan pengalaman diri dan cerita PM Dr. Izani bersama 4 pelajar sekawan. Kita nak dengar ni, adakah Dr. Izani akan cerita dua-dua ataupun mungkin salah satu dalam rakaman video beliau selepas ini. Okay, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Doktor nak live ke? Boleh juga. Alhamdulillah. Saya pakai kontak punya. Okay. Pakailah je lah, ya. Ustazah. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih lah saya nak ucapkan pada Ustazah dan juga yang penganjur lah, pihak penganjur. Okay. Memang macam mana saya nak cakap bila sebab ini semuanya ada hikmah bagi saya lah, hikmah COVID-19 juga ni sebenarnya kan, sebab dia berlaku yang tawaran RIG ni pun berlaku pada masa tu kan, pada masa sama. Masa tu saya ingat lagi ada di rumah, memang tak boleh pergi mana-mana, memang kan kita dah stuck. Jadi bila sampai tu memang teruja lah sebenarnya, sebenarnya dalam sebab bila anekdot antologi memoir ni, dia memang bagi saya banyak yang pengkisahan yang dekat di hati lah, ataupun yang benar-benar berlaku kan, pengalaman kita semua tu. Jadi saya tak dapat sebenarnya benda ni, bila kita ni sebagai seorang pensyarah, memang banyaklah pengalaman kita kan dengan pelajar tu. Jadi antara banyak-banyak tu memang adalah yang terkesan di hati. So sebenarnya dalam anekdot ni saya ada tiga sebenarnya. Jadi saya nak yang satu tu memang berkaitan COVID-19 lah, apa yang berlaku pada masa tu kan. Jadi digarapkan di dalam tu lah, dalam satu daripada karya tu. Yang dua lagi tu memang adalah kisah benar. Kisah benar. Okay, pengalaman saya dengan pelajar. Okay, yang dikisahkan, yang didokumentkan lah dalam antologi anekdot memoir ni. Okay, saya nak ambil satu yang kisah dengan 4 sekawan tu. Okay, itu sebenarnya kisah saya dengan sebenarnya di awal-awal saya join UiTM sebagai pensyarah. Okay, antara batch awal lah tu. Okay, kebetulan 4 orang ni, 4 pelajar ni memang rapat. Memang dia tinggal di rumah sekali, rumah sewa sekali. Memang dia selalu datang jumpa kan. Cumanya daripada 4 dia memang pelajar yang bagus. Okay. Dan memang sangat determined lah sebab dia ni diploma farmasi. Jadi memang dia sangat determined untuk sambung kepada degree farmasi. Tapi antara syarat yang kita ada,
ialah student diploma farmasi ni mesti dapat CGPA dia sekurang-kurangnya 3.5 ke atas. Okay, untuk dapat sambung kepada diploma farmasi, sebab ini syarat daripada lembaga farmasi. Jadi yang bagi empat sekawan ni yang study sekali, kan, lecture sekali lah semua tu, tiga daripada empat sekawan ni memang dah capai lah. Maksud dia memang dah mencapai 3.5 ke atas tu. Cuma ada seorang saya lagi ni memang dia tidak mencapai lah, kan. Jadi dia banyaklah datang tanya nasihat dan semua, kan. Mana saya nasihatkanlah dia, sebab ialah sebagai manusia, kan, macam mustahil lah kita semua orang akan dapat pencapaian yang sama, kan. Jadi daripada terus nasihat semua, cerita dia yang 3 orang ni memang dapat, kesudahannya dapat sambung diploma farmasi. Yang seorang ni, saya letak nama dia Budi lah dalam tu. Budi dia tak dapat sambung farmasi. Yang seorang daripada 3 orang ni dapat farmasi, tapi seorang daripadanya tu, yang Ziyad nama tu dalam tu, dia dapat sambung medik sebenarnya. Dia dapat sambung medik daripada diploma farmasi. Yang Budi ni memang saya banyak bercakap. Kita banyak nak buka minda lah sebagi saya, sebab student-student ni especially yang diploma farmasi, dia orang ni pada masa tu dia rasakan farmasi tu adalah macam hidup dan mati, kan. Macam mana pun nak juga farmasi, nak juga masuk farmasi. Jadi dia punya struggle tu memang lain lah. So bila dia tak dapat, dia jadi frust, kan. Dia jadi memang kecewa, memang nak hadap masa tu memang ada yang agak susah lah mungkin, kan, sampai depressed lah semua. Tapi yang Budi memang saya cakap lah, saya beritahu, dia kata dia nak buat rayuan lah semua, kan. Saya kata tak ada masalah, boleh buat rayuan, cumanya kalau syarat tu adalah daripada lembaga farmasi, maksudnya susah lah kita nak UiTM pun tak boleh melangkaui syarat tu. Jadi semua dah dibuat, cuma saya kata kat dia, saya banyak bercakap dengan pelajar lah, kadang-kadang ni apa yang kita inginkan sangat tu Allah tak bagi. Mungkin ada dia punya keburukan dia lah, kan. Dan kadang-kadang yang apa yang kita tak nak ni Allah bagi, mungkin ke depan ada kebaikan dia yang kita tak nampak. Saya kata kita tak boleh, kan, tak boleh tahu masa depan kita. Cumanya kita berusaha je bersungguh-sungguh, kan, kita buat yang terbaik dan insya-Allah akan ada jalan lah. So yang Budi ni memang dia memang tak dapat masuk lah. Lepas tu memang tak dapat masuk ke degree farmasi. Tak silap saya dia buat dia masuk ke Arau, tak silap saya lah. Kalau tak silap saya mungkin buat chemistry, tak silap saya. Dan dapat degree. Tapi memang rezeki dia, lepas tu dia dapat sambung masters di Australia. Dan sekarang ni kalau tak salah saya, dia dah habis pun PhD di Australia. Jadi memang saya ada kontak jugalah sebab ada di Facebook. Semua friends saya di Facebook. Jadi saya dapat jugalah kadang-kadang tengok dia perkembangan, kan. Baru ni tak silap saya memang saya dah nampak lah graduation dia di Australia. Dan katanya mungkin tengah cari kerja di sana jugalah. So itu yang dan seorang lagi yang Ziyad tu sekarang ni dah bertugas di USA. Dia sebagai pegawai perubatan dan telah berhijrah ke Amerika dan memang bertugas di sana lah. Jadi itulah yang saya nak, yang memang sangat terkesan lah bagi saya daripada 4 sekawan yang sama-sama dalam diploma farmasi. Dan 2 darinya memang dah bertugas sebagai pegawai farmasi sekarang ni. Seorang sebagai pegawai perubatan di US, di Amerika, dan yang Budi ni lah, bagi saya memang macam dia macam mana, macam dia tak go straight, dia tak terus jalan dia berliku sikit, tapi bagi saya kesudahan dia sangat baik dan sangat mengagumkan. Itu yang saya bagi tahu kat dia lah, kan. Tengok sekarang ni dah sampai ke mana, kan. Daripada dulunya katanya nak juga kan farmasi, tapi bagi saya alhamdulillah Allah bagi lebih baik lah. Allah bagi lebih baik. Sekarang dia pun dah
dah ada PhD. Okey, dah. Itulah yang cerita saya yang saya rasa memang sangat terkesan lah. Okey. Yang ni sebenarnya penulisan di Anekdot ni adalah yang pertama lah yang sebenarnya diterbitkan. Selain tu saya ada tulis blog jugalah, tapi tak aktif sangat. Yelah banyak kekangan masa kita kan nak tulis di blog tu sendiri, ada sikit-sikit tulis, dan pernah jugalah ada saya tulis jugalah cerita yang hari tu kalau tak silap dari Sukuman ni jugalah ada yang masa COVID tu yang di Perpustakaan Perlis ada buat yang komik tu kan, yang tu saya ada hantar jugalah yang tu sebenarnya. Okey, dan saya buat memang simpan lah cerita tu kan. Mungkin boleh diolah balik lah kemudiannya. Okey, yang berdasarkan kan gambar-gambar komik tu memang menarik lah bagi saya. Dan ada beberapa lah yang saya cuba untuk menulis lagi lah, untuk penulisan bagi saya, penulisan santai lah ataupun penulisan kreatif lah di samping kita menulis penulisan akademik lah, yang mana kita memang kita tak dapat lari lah kan penulisan akademik. Dan bagi saya ni dia entahlah, saya walaupun memang saya dari bidang sains teknologi, tapi bagi saya di satu yang lain lah, bila kita dah tulis ni macam cerita-cerita ni, kita dapat satu kepuasan yang lain sebenarnya. Okay, dan dia dapat buka minda jugalah. Dia bagi relax di satu sisi yang lain lah. Okay, Ustazah lebih lagi lah kan. Memang sangat aktif. Okay, bagi saya yang kategori novice ni, yang amatur ni, sangat membantu lah. Okay, platform yang dianjurkan RJ Sukuman ni sangat membantu. Sekali lagi lah terima kasih. Ini sajalah perkongsian dari saya. Okay. Terima kasih PM Dr. Izani yang saya tak setuju kartografi penulisan ni sebenarnya. Dan daripada dua perkongsian tadi, saya nampak kalau tadi PM Dr. Faizah selaku seorang mak yang puas hati lah anak dia berjaya. Dan bila tengok nukilan PM Dr. Izani ni, seorang ayah yang orang tua puas hati melihat anak kan. Melihat anak-anak tu walaupun din lain, besi lain, bukan daripada lahir dalam rumah tangga rumah kita. Tapi dengan pelajar ni, kita punya link tu, kita punya hubungan dengan mereka tu seolah-olah kepada ibu bapa kedua mereka. Dan nak luahan ni lah, dan kadang-kadang kita nak cerita tu kata budak lain kata, dan kita mengambil ruang penulisan status ni untuk menyampaikan sifat kita yang mana mungkin benda ni bila dibaca oleh orang lain sebagai satu pengajaran, satu nasihat untuk mereka. So, terima kasih sekali lagi PM Dr. Izani. Kita akan sambung kepada perbincangan rakaman atau live. Penulisnya ada di sini, Syahrir Aizat, yang mana saya lihat penulisan Encik Syahrir Aizat juga saya rasa tidak bukan calang-calang lah. Okey, nombor 22 dan 23, Aku dan Miss R yang menjengkelkan, dan Aku dan Miss A yang garang. Oh, dua-dua ni. Siapa ni Miss R, Miss A ni? Kita dengar kupasan daripada penulisnya sendiri, Syahrir Aizat. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Raja Berdaulat, bagi sejahtera maju, dan salam desi madani. Saya Syarif Sabri Kamarudin dari Fakulti Sains Penggunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Raja Berdaulat, bagi sejahtera maju, dan salam desi madani. Saya Syarif Sabri Kamarudin dari Fakulti Sains Penggunaan, Teknologi Maharaja Bangladesh. Ini berkongsi beberapa tips berkenaan penulisan itu. Bersyukur kepada Ilahi kerana aku dan kita dapat bersama-sama hadir dan berkongsi mengenai penulisan itu. Alhamdulillah. Sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan ini ucapkan terima kasih dan segala penghargaan kepada kumpulan Research Initiative Group Suara Kritik Madani yang jangan tulis atau semua yang tempes kerana memberi peluang kepada saya untuk
berkongsi tips-tips yang saya rasa wajar untuk dikongsikan. Juga kepada Encik Tun Muhammad Firdaus bin Aziz yang menjemput saya secara pribadi untuk berkongsi maklumat berkenaan. Secara jujurnya saya tidak mempunyai pengalaman yang sangat meluas dari penulisan anekdot. Saya sendiri masih baru dalam bidang penulisan ini. Juga menghasilkan karya kreatif, saya banyak menghasilkan puisi moden dan tradisional. Penulisan puisi patut seumpamanya merupakan saya sejak dahulu lagi. Namun bila saya dapat tahu yang ada peluang untuk tulisan anekdot, saya rasa ingin mencuba dan alhamdulillah saya percaya menulis beberapa tulisan anekdot. Bagi mereka yang tulisan anekdot atau apa-apa tulisan karya kreatif, apa jenis karya kreatif, saya sarankan mulakan awal dengan laporan, apa-apa laporan kisah, laporan persatuan, laporan pembelajaran dan sebagainya. Ini menjadi asas untuk pengalaman saya banyak menghasilkan teks pengacara majlis dan laporan setiap event. Jadi ia menjadi mudah bila nak tulis apa-apa karya. Susah sekiranya jika kita tak pernah tulis apa-apa, tiba nak menghantar karya kreatif, ia akan menjadi sedikit susah. Dari segi nak menulis ataupun nak mencari idea. Seterusnya, jangan rasa hilang keyakinan jika nak menghantar karya kreatif, sebab semua karya kreatif bagi saya ada nilai sendiri, dan jika dapat apa-apa komen dari negara atau lebih, jadikan ia sebagai motivasi untuk ubah dan lebih baik. Saya faham kadang-kadang bila menulis kita rasa kecewa atau terasa dengan komen-komen daripada pewasit ataupun kita ambil semua untuk setiap peribadi lalu kita rasa tertekan. So, saya sarankan kita patut rasa gembira dan syukurlah, sebab ada insan-insan yang sedih membaca dan memberi opini untuk kita menjadi penulis yang lebih terbaik. Senang orang nak baca kita punya karya, so kita rasa syukur. Pada pendapat saya jika kita dapat komen yang positif ataupun negatif dari pengalaman saya akan mula menjawab setiap komen-komen itu selepas 3 hari. Sebab dalam tempoh 3 hari saya bertenang. Kadang-kadang saya pun sangat-sangat terasa lah dengan apa yang wasit. Tapi dah banyak pengalaman menulis, saya dah tak heran dah. Okay. Asalkan boleh terbit terkisahlah engine corrections ke manipulation, saya dah happy. Okay, so jangan berhenti. Bila kita bercakap mengenai tulisan anekdot, bila kita faham untuk anekdot ni, rata-rata penulis meminta kita untuk menulis sesuatu yang lucu, ada sesuatu yang boleh membuatkan baca ketawa. Saya bukanlah orang yang pandai buat lawak. Jika ramai yang kenal saya jenis yang agak serius sikit dan agak pendiam. Saya suka bersendirian, suka buat kerja seorang diri, dan saya ada cemerlang sebanyak bila buat kerja seorang-seorang berbanding bila saya buat kerja. Nanti saya announce sedikit. Okay. Jadi untuk tulisan anekdot ni, saya banyak menggunakan memori lampau lah yang saya rasa lucu dan menarik. Okay. Saya tak perlukan orang lain untuk ketawa baca anekdot saya. Cukuplah saya sebenarnya ketawa. Okay. Jadi saya dah cukup lah. Okay. So, kalau kita nak tunggu idea cerita yang lawak atau lucu, banyak memang sampai bila lah kita tak menulis sesi. Mereka yang sedang diam. Jadi tulislah apa yang ada dan mengenai penerimaan karya itu. Okay, so jangan kita sangatlah. Okay. So ada penulisan anekdot di dalam bentuk menyindir atau mengkritik. Seorang yang jadi pendiam, susah saya nak menyindir. Jadi saya tidak akan pilih cerita-cerita yang akan dipersembahkan tu dalam bentuk menyindir atau mengkritik. Okay. Bimbang akan ada yang terasa. Okay, jika kita kena hati-hatilah bila kita nak mengkritik ataupun nak letak menyindir. Okay. So jika kita tak ada pengalaman yang banyak seperti ini, janganlah menulis. Okay. Jika kita nak mengkritik sesuatu, okay, pastikan kita adalah orang
So seterusnya jika lihat dok saya sendiri, saya banyak menggunakan dialog. Okay. So dialog ni boleh mengembangkan plot, menjelaskan isi cerita, menggambarkan peristiwa atau menerangkan peristiwa yang telah berlaku. Saya masukkan elemen dialog ni untuk menghidupkan anekdot sendiri agar ia nampak segar. Sebab kalau tak ada dialog ni, dia akan nampak macam padat dan terlalu. Okay. So saya banyak masukkan elemen dialog. Okay. So satu lagi elemen yang saya suka masukkan ni adalah elemen macam kata-kata hikmat, kira kata. Okay. Dia mampu menjadi satu bentuk nasihat lah pada pembaca hidup sendiri. Orang selalu kata penulis karakter orang yang saya sendiri kadang-kadang kita masalah kita sendiri yang kita tak mampu menceritakan orang lain, tapi bila kita baca ada orang lain yang tulis kadang-kadang menyenangkan hati kita. Okay. So saya banyak meletakkan elemen macam nasihat, roman, kata-kata sound. Mungkin ada baca di luar sana yang ada masalah baca di luar saya. So tentang nak mencari masa untuk menulis, selalunya saya menulis misalnya karakter which sebelah petang sebab saya seorang pensyarah. Waktu pagi tu memang saya fokus untuk pensyarahan sajalah. Okay. So waktu petang free tu, bila ada masa free memang barulah saya akan menulis. Saya selalu menasihatkan diri saya dengan belajar musik, nasihatkan kalau boleh jangan menulis, jangan biar lama-lama. Okay, kalau dapat tulis satu perenggan dalam masa 1 minggu, kita tak kira. Okay, sebab satu perenggan akan jadi perenggan yang nombor 2, perenggan nombor 3. Jangan tunggu atau jangan berhenti terlalu lama sebab nanti dia akan hilang perasaan nak menulis. Okay. So sampai di sini saja tip saya untuk anekdot ni. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan semua penulis dipermudahkan urusan hasilan karya kreatif. Okay, terima kasih atas perkongsian daripada Encik Syahrir Aizat. Dan untuk pengetahuan para pendengar semua, okay, Encik Syahrir Aizat adalah penyumbang terbanyak karya. Okay, penyumbang terbanyak karya. Kalau anekdot dia ada 2, puisi 3 atau 4, dan juga cerpen juga ada 1 karya. Dia adalah antara karya penyumbang karya terbanyak, lebih daripada editor sendiri. Editor pun saya sendiri pun cakap 2 je. Okay, dan ke-1 dalam setiap buku yang lain. Dan terima kasih, saya akui karya Encik Syahrir Aizat antara karya yang saya minat. Okay, resipi dia, apa resipi dia tadi ada sebut dari Encik Syahrir Aizat, iaitu dialog yang menghidupkan. Okay, dia kalau dia tak naratif, dia naratif yang terlalu banyak pun akan bosan, dan dialog yang terlalu penuh pun tak betul juga. Okay, dan bila combine dengan seimbang antara naratif dan juga dialog, dia akan menjadi karya yang lebih cantik dan hidup. Okay, terima kasih Encik Syahrir Aizat atas perkongsian. Juga ada beberapa tips yang disebutkan tadi untuk mereka yang nak buat penulisan kreatif. Dan saya juga setuju Encik Syahrir Aizat tadi ada sebut, ini juga adalah ruang untuk orang introvert. Orang introvert yang tak suka dengan orang ramai, suasana ramai. Okey, penulisan adalah salah satu ruang untuk kita menyampaikan sesuatu. Kadang tulisan itu lebih tajam daripada mata pegang. Cuma tajam mata pegang tu adakah menghiris yang melukakan ataupun menghiris yang lebih membawa kebaikan. Itu yang kita nak dalam penulisan kita, iaitu tulisan yang membawa kepada amal jariah kita lah sampai akhirat nanti. Okey, kita akan sambung kepada karya Puan Syuhada Azman, rakaman. Okey, silakan. Karyanya Saya, COVID-19 dan Steroid. Karya dalam buku muka surat 48. Oh, Fakulti Farmasi. Sama dengan PM Dr. Nisani tadi. Cuma yang ni farmasi Pulau Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi hari ini saya akan buat satu perkongsian anekdot. Ini adalah sebenarnya karya saya daripada kompilasi anekdot anjuran Sukma UiTM Perlis. Dan seingat saya rasanya macam pertandingan anekdot ni macam kompilasi ni jadi 2 tahun lepas. Okay? Maksudnya setahun selepas COVID. Okay, jadi tajuk anekdot saya adalah saya COVID-19 dan steroid. Okay, nama saya Nur Syuhada Azman, saya daripada Fakulti Farmasi UiTM Pertam, Cawangan Pulau Pinang. Jadi macam kita tengok kat dalam saya punya video ni, gambar pertama yang saya letak adalah, ini adalah gambar pertama dalam anekdot saya, iaitu hari kedua PKP 19 Mac 2020. Okay, kita sebenarnya mula PKP iaitu untuk COVID-19 18 Mac. Okay, jadi hari kedua ni sebenarnya adalah hari jadi saya. Okay. Jadi sebenarnya pada waktu ni juga saya dah mula makan steroid selama 2 minggu. Jadi saya rasa macam mula-mula kita tak terasa apa-apa lah, mesti lagi senyum semua. Waktu ni kurus. Okay. Saya dah turun 10 kilo hasil daripada pertandingan Diet Fit 1.0 anjuran UiTM Pertam. Saya akan cerita lebih detail lagi lepas ni kenapa saya ambil steroid dan apa jadi sepanjang COVID-19. Okay, so apa yang jadi dalam tempoh 6 minggu? Sebenarnya saya dah mula ambil steroid macam 2 minggu sebelum kita start PKP. Disebabkan saya sebenarnya, tak silap saya 23 Februari macam tu, saya sebenarnya tengah berzumba. Jadi bila saya habis berzumba tu, saya rasa sakit. Okay, dekat bahagian payudara kanan saya rasa sakit. Dan dalam tempoh 24 jam tu, saya terus alami bengkak, dan lepas tu 3 hari lepas tu saya demam yang teruk lah. Jadi bila saya jumpa doktor pun bagi saya antibiotik dan diorang buat ultrasound untuk, sebab tak tahu kenapa. Jadi lepas tu lepas 2 minggu saya makan antibiotik, demam saya surut tapi bengkak saya tu tak hilang. Okay, dan dia jadi macam lam. Okay, lam ni macam kita tahu selalunya orang akan cakap ini macam tanda-tanda awal kanser. Jadi waktu tu saya pun sendiri berdebar-debar lah sebab tak tahu kenapa. Jadi sudahnya doktor cakap disebabkan antibiotik pun tak membantu, dia tak turun, malahan makin lama bengkak makin naik ya. Jadi doktor cakap kita buat biopsi. Jadi lepas buat biopsi, apa jadi adalah doktor tak pasti lagi macam mana, dia kena hantar dulu sebab terus buat ultrasound dia cuma boleh tunjuk apa jadi pada tisu tu. Tapi dia tak boleh nak detect sama ada ini kanser ataupun benda lain. Jadi diorang kena buat biopsi. Okay, jadi waktu tu juga doktor terangkan pada saya dia ada 2 kemungkinan. Satu, sama ada betul saya ada kanser payudara, atau satu lagi dikenali sebagai chronic granulomatous mastitis. Okay, mastitis ni sebenarnya bengkak susu, okay, bengkak payudara. Tapi selama ni jadi pada orang yang breastfeed. Saya pula waktu tu anak saya dah umur 3 ke 4 tahun. Jadi dah lama dah saya tak menyusukan baby dah ya. Tapi itulah yang jadi. Jadi alhamdulillah lepas seminggu saya dapat keputusan, dan sebenarnya waktu tu saya sebenarnya disahkan, didiagnose dengan chronic granulomatous mastitis. Okay, jadi bengkak tu tak surut, jadi saya mulakan rawatan dengan antibiotik, dan lepas 2 antibiotik masih lagi tak jadi apa-apa. Jadi sudahnya doktor memang terpaksa resort pada steroid lah, walaupun mulanya dia reluctant untuk bagi steroid. Okay, jadi apa jadi dalam tempoh 6 minggu tu? Okay, saya mengalami panas badan. Okay, Penang ni sebenarnya sangat panas. Jadi bila terpaksa ambil steroid ni memang dia panas, betul kulit saya rasa kering, mulut kering, betul sembelit, kembung perut, pening kepala, hypertension, keguguran rambut, dan paling teruk adalah insomnia. Okay, untuk orang normal selalunya kita tidur dalam 6 hingga 8 jam. Tapi saya tak nak dia akan jadi secara automatik. Badan saya shutdown sendiri pukul 10 malam, dan pukul 1 pagi saya akan aktif sendiri. Saya tak boleh tak tidur dah. Jadi saya buatlah apa-apa yang saya nak buat. Okay? Jadi bayangkan selama 100 hari tu saya makan steroid, memang saya I was on emotional ride. Okay, saya memang asyik nangis. Sebab tu I have this suicidal thought. Waktu tu memang kita semua memang stress. Even saya dengan family saya sendiri pun, husband saya, anak-anak saya kami sangat stress. Dengan saya sakit. Jadi waktu tu saya memang rasa stres. Bayangkan kita ni dah kurus, dah nak exercise, tiba-tiba berat kita naik balik 10 kilo. Walaupun saya tak makan banyak, dia memang naik sendiri. Okay? Jadi naik disebabkan water dan fat retention. Jadi muka saya sendiri waktu tu bulat, nanti kejap lagi saya share macam mana rupa muka saya. Kita panggil Cushing syndrome, okay? Ataupun moon face. Okay? So memanglah rasa macam sangat-sangat down waktu tu. Okay? Okay, so next one yang saya akan share adalah
Inilah dia steroid, prednisolon. Dia kecil je, sangat-sangat comel kita tengok kat sini. Tapi kesan sampingan dia sangat teruk. Jadi sebenarnya perkongsian saya ni, saya nak share kalau sekiranya ada ahli keluarga yang ambil steroid, sebab steroid ni digunakan untuk banyak benda ya. Antaranya kalau contohnya orang tu ada masalah buah pinggang, dia ada transplant, terus selalunya orang akan dapat prednisolon. Prednisolon ataupun apa-apa yang hujung dia solan-solan ni, hydrocortisone, itu semua adalah steroid. Okay? Jadi sebenarnya bila diambil dalam tempoh masa yang sangat lama, memang dia punya side effect tu kita akan jadi hawaian. Okay, macam saya cerita tadi, selain itu saya pernah juga waktu tengah COVID ni, saya sebenarnya adalah salah seorang AJK untuk e-learning. Jadi bayangkan waktu tu kita kena buat briefing dan saya non-stop sendawa. Okay? Dan waktu tu memang rasa malu lah, tapi saya inform dekat saya punya colleague yang bukan saya sengaja buat macam tu, memang ini adalah kesan sampingan steroid. Okay? Dalam pada tu yang kelakarnya dekat rumah sendiri, saya kerap kentut. Okay? Dan memang family saya husband dengan anak-anak bising lah. Tapi saya cakap saya bukannya sengaja nak buat, memang benda tu jadi secara natural. Okay? Jadi kembung perut tu semua memang tak boleh nak elak lah. Okay? Jadi kalau boleh saya memang tak nak. Dan sebenarnya saya adalah seorang farmasis. Sebelum ni saya tak pernah tak dapat nak bayangkan macam mana perasaan orang yang bila diambil steroid. Tapi bila saya sendiri alami, memang saya rasa ini adalah antara ubat yang betul-betul sangat penting. Kalau siapa-siapa family dia ada ambil steroid, dia memang kena bagi perhatian yang penuh dekat dia. Sebab saya ada 99% kesan sampingan tu. Jadi memang saya rasa ubat yang memang teruk sangat dia punya efek. Okey, seterusnya saya share dekat sini, ini adalah gambar waktu saya tengah ambil steroid tu. Berat saya memang naik mendadak lah 10 kilo dah turun 10 kilo tapi naik balik. Okay? Jadi hujung-hujung saya ambil steroid tu, saya dah stop steroid, baru saya start diet balik dan alhamdulillah turunlah, tak turun sebanyak 10 kilo tapi at least turun. Okay? Dan kedua benda yang saya nak tekankan juga bila ambil steroid, okay, ini adalah tekanan darah. Tekanan darah saya waktu saya ambil steroid 138 stroke 59. 59 tu diastolic, 138 is actually systolic. Okay? Jadi untuk saya sebenarnya orang cakap rendah je. No, untuk kes saya sebenarnya jenis yang tekanan darah saya jenis rendah. Jadi bila saya ambil steroid ni dia jadi tinggi dan saya memang sakit kepala. Okay? Selalunya saya punya tekanan darah dalam 193 macam tu. Okay, so next, ini adalah pengalaman kami lah, satu family yang mana bila waktu COVID-19 ni memang sangat-sangat diuji. Kita stres, saya sendiri stres, saya masih lagi bekerja pada awal-awal saya didiagnose. Sampailah satu tahap saya memang dah breakdown teruk dan saya dah 2 kali ambil cycle steroid dan doktor kata benda ni tak berkesan sebab you are very very stressed. So your cortisol is very high, so I don't think that this steroid will work anymore. Itu doktor cakap kat saya. Tapi memang waktu yang first cycle tu jadi dia tak jadi sebab bila dah surut tu dia naik balik. Okay, saya boleh bengkak kat belah kanan payudara tu naik balik. So doktor bila dia nak start balik yang second cycle, dia mahu suruh saya MC. Jadi saya MC agak lama lah, 3 bulan saya ambil MC. Sebab ni doktor mahu suruh fokus, dia kata you tak boleh stress, you kena relax and makan steroid ini, just focus on yourself. Untuk kerja-kerja office ni semua you tutup. Okay? Jadi memang adalah kerap bergaduh juga, anak-anak bergaduh. Saya pun frust dan ada satu time tu saya memang breakdown yang teruk, saya menangis teruk. Jadi lepas tu anak saya dia buat note ni dan dia minta maaf dekat saya lah kan. So saya rasa semua benda ni jadi macam kat semua orang. So dalam waktu COVID tu memang kita semua diuji. Okey, seterusnya adalah, inilah dia Cushing syndrome ataupun moon face. Nampak muka saya macam Doraemon tu, sangat bulat dengan mata bulat, pipi bulat, semua bulat. Okey, so saya lupa nak cerita. Bila saya dah dapat chronic granulomatous tu, hujung dia memang doktor tak boleh buat apa-apa dah sebab steroid dah tak bagi kesan pada saya dan dia pun tak nak saya ambil steroid lagi untuk tempoh yang lama lah sebab dia nampak saya pernah makin worse lah condition dia. So dia stopkan saya steroid, tapered down dan lepas tu dia ambil keputusan untuk buat surgery dekat saya lah. Jadi ini adalah gambar saya sebelum dan juga selepas lah. Ini gambar ini sebelum saya masuk OT lah untuk operate. Okay. So memang waktu tu memang banyak sangat masalah macam stress, kehilangan emosi, masalah tulang. Saya memang ada masalah tulang waktu tu. Gigi saya sakit. Okay, jadi saranan saya kalau orang ambil steroid ni, tolong jangan, satu, kurangkan kafein. Okay, kurangkan minum kopi. Kedua, make sure ambil ubat yang doktor bagi tu, dia akan bagi sama ada ranitidine ke, pantoprazole ke, omeprazole. Itu sebenarnya untuk kurangkan asid dalam kita punya salur penghadaman. Jadi bila kita ambil, dia kurang asid, dia akan tak
tak hati sangat. Macam saya, sebab saya sendiri biasalah kita tengah stres ni macam reluctant sikit. Jadi saya tak, ada juga saya tak ambil sangat pantoprazole tu. Akibatnya sekarang ni saya memang senang gastrik. Okay. Dan yang terakhir sekali bila sakit gigi tu, you boleh result untuk dapatkan ubatan sakit lah, painkiller. Macam saya pergi farmasi dan saya dapatkan aspirin. Lepas 2 minggu makan baru saya rasa macam okey sikit gigi. Kalau tak saya rasa gigi saya nak gugur dah waktu tu. Okay, so betul lah macam Allah cakap kan, setiap usaha mesti ada kesenangan dia. Walaupun dalam waktu COVID tu saya struggle a lot, tapi at the same time saya cuba juga untuk happykan family saya. So waktu tu juga memang kita ada PKPB yang mana kita tak boleh nak travel ke tempat lain. Jadi kami semua stranded dekat Penang, tempat seraya dekat Penang. Padahal suami saya orang Negeri Sembilan dan saya sendiri kampung dekat Selangor. Okay. Ni waktu ni kami beraya dekat Tanjung Bunga sebab tak tahu nak buat apa, kita piknik lah. Tapi walaupun tak ada orang dekat tepi pantai tu, surprisingly tiba-tiba ada wartawan datang dan interview kami. So masuklah kami dalam The Star. Okay, dan yang ni yang terakhir sekali saya nak share, support system is very very important. Okay, saya alhamdulillah walaupun saya struggle, adalah juga bergaduh dengan suami, dengan anak-anak semua kan. Tapi kawan-kawan saya pun antara yang sangat membantu. Okay, lepas kita dah mula resolve, dah boleh work from home and work from office balik, kita ada alternate days yang boleh pergi office. Campus saya dah start buat balik dah to fit 2.0. Jadi waktu dah to fit 2.0 ni saya dah tak jadi queen lah. Saya memang tak percaya nak menurunkan balik 10 kilo tu. Tapi alhamdulillah masih lagi turun juga berat waktu tu. Saya join balik, kita pergi cycling, kita pergi hiking, kami panjat Bukit Bendera, Bukit Merdeka dan sebagainya. Jadi benda-benda ni sangat membantu lah untuk buat kita rasa seronok walaupun waktu tu masih lagi COVID. Okay? Sebab apa pun penyakit tu tetap akan ada di diri kita. Jadi waktu tu saya fikir, I need to do something, I need to make sure that I am happy. Even though despite of all of this COVID as well. Okay, jadi itu sahaja rasanya perkongsian saya. Kalau nak tahu lebih details lagi, boleh beli buku anekdot ni. InsyaAllah you will get a lot of it. You will get a lot of stories. Okay, sebab banyak lecturer semuanya kami semua bergabung dan kami tulis anekdot untuk ceritakan hal-hal yang terjadi waktu COVID ni. Dan insyaAllah mana tahu benda tu mungkin jadi kat anda juga, jadi kita share perasaan kita sama-sama. Okey, akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Sukma, UiTM Perlis. InsyaAllah saya akan cuba lagi join dan moga-moga akan jadi pilihan editor juga. Okey, so itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu perkongsian yang menyentuh hati, seperti mana yang disebut tadi, berat mata memandang, berat lagi mahu yang memikul kan. Saya sendiri pun tak ada pengalaman ambil steroid ataupun ambil segala yang steroid. Tapi bila membaca penulisan ini dan mendengar sendiri daripada Puan Nur Syuhada tadi, kita dapat itulah rahsia tu. Dia memberi rahsia tu. Itu satu penulisan yang baik dan juga satu perkongsian yang mana kita boleh ambil manfaat lah jika ada di antara kita ataupun ahli keluarga kita adalah antara yang menyokong. Dia bukan antara yang condemn, kenapa makin gemuk dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Nur Syuhada, dan kebetulan semalam pun saya ada kontak Puan Nur Syuhada untuk pembelian buku. Jadi terima kasih dan insyaAllah pembelian itu akan diproses hari ini lah. Baik, kita ada seorang lagi pembentang secara live. Okay, yang ni mantan ketuti saya, okay, yang amat-amat saya kasihi, amat-amat saya hormati. Okay, telah pencen namun jasa beliau dalam Sukma ni terutamanya, dia juga antara pencetus idea, okay, yang banyak menyokong program Sukma daripada mula Sukma ditubuhkan sampai sekarang, walaupun pencen dia adalah latar belakang yang baiklah. Saya mempersilakan PM Cik Latifah dan membuat pembukaan. Persilakan. Nama manja Kak Pah. Kak Pah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak Nadia? Boleh dengar ke? Boleh dengar tak? Boleh dengar tak suara? Suara dengar. Kak Pah buka kamera dah? Sekejap. Kamera kat mana pula dah? Kejap. Suara clear. Suara clear? Sekejap nak buka kamera kat mana Nadia? Mana pula ni?
Sorry. Video. Mana? Sebab apa tak boleh ni? Tak boleh apa? Video pula ni. Boleh tak? Nadia boleh tolong? Ha? Audio video. Tengok kat atas tu audio video. Tadi boleh buat. Okey, tak apalah. Tak ada ni pun kita boleh. Ni ada. sorry ya. Siapa pula dah ni? Tu boleh. Boleh ke? Boleh ke Nadia? Okey tak? Nadia boleh dapat tak? Tak dapat, tak apa. Proceed je. Nanti kami Proceed je lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tak tahulah pasal apa jadi macam ni. Okey, tak apalah. Okey, alhamdulillah, syukur pada hari ini dapat bersama-sama dengan barisan penulis anekdot. Barisan penulis anekdot kita ya. Okey, dapat. Barisan penulis anekdot kita, Puan Madia, Puan Faiza, Dr. Izani, Cik Syarif Aizat, Puan Syuhada ya. Dan alhamdulillah syukur kerana dapat bersama juga pada kali ini. Sebenarnya kalau ikutkan tadi memang minta Nadia untuk buat last ya, sebab sepatutnya ada kuliah duha dengan penghuni rumah kanak-kanak tapi hari ini dia orang minta tangguh sebab dia orang ada majlis bacaan Yasin. Tak apalah. Okey. Untuk penulisan anekdot kita ni kan, saya memang macam yang Nadia cakap tadilah ya, sewaktu saya menjadi KPP tu, ya saya sekarang dah bersara ya, Kak Pah, Ustazah ke apa, bolehlah panggil semua Mak Tok. Sekarang ni lebih dikenali dengan Mak Tok lah. Kalau dekat Facebook ke dekat apa pun biasanya lebih dikenali sebagai Mak Tok lah. Ya. Jadi selama lebih kurang 37 tahun saya berkhidmat UiTM, memang banyaklah benda-benda yang kita nak tulis, yang nak cerita kan. Dan di hujung-hujung perkhidmatan saya tu, saya tengok kita sebagai pensyarah ni memang banyak tulisan kita yang berbentuk akademik ya, dengan segala teori-teorinya, segala bagai-bagai. Tapi bila di hujung-hujung usia tu, bila orang dah tua-tua ni, dia macam dia nak relax-relax, santai-santai, ringan-ringan macam tu kan. Kemudian saya juga pada masa tu melihat satu potensi yang besar yang ada pada Puan Nadia kita ni. Sebagai anak buah saya pada masa itu kan, dia tulis novel, dapat anugerah peringkat kebangsaan dan sebagainya. Tapi macam kita di universiti ni biasanya kita lebih highlightkan penulisan-penulisan yang berbentuk ilmiah ya? Dan saya juga pun sebenarnya sangat berminat dengan penulisan yang berbentuk kreatif ni ya, sebab daripada sekolah, daripada universiti dulu pun saya pernah jadi ahli majlis asrama Kolej Kedua Universiti Melaya. Dulu saya memang dilantik jadi ketua biro penerbitan, menerbitkan majalah universiti tu kan, majalah kolej, majalah asrama. Daripada situ lagi sebenarnya dah banyak menulis-nulis sajak-sajak dan sebagainya ya. Jadi bila masuk UiTM ni dalam lebih kurang 37 tahun berkhidmat tu, memang dah macam-macam sebenarnya. Saya pun dah jumpa balik dengan kawan saya masa kat universiti dulu, Puan Robizan Salim. Kalau penulis-penulis mungkin kenal lah Puan Robizan Salim ni. Terjumpa dia balik dekat sini sebab dia jadi nazir sekolah-sekolah dekat Perlis ni kan. Jadi dari tu dia ajak lagi, kau jomlah kita pergi tulis. Saya cakap, kan aku tahu kau memang boleh tulis pun kan. Banyak cerita boleh tulis kan. Jadi saya pun mula menapak dengan dia tu anekdot yang pertama, rindu Baitullah. Sebab dia tahu saya ni merupakan petugas tabung haji setiap tahun. Alhamdulillah dipilih oleh sejak tahun 2009 ya, hampir setiap tahun lah, kecuali 2010, 2015. Lepas tu PKP ya, jadi saya tak pergi. Dia, kau mesti banyak cerita punya lah, dia cakap kan. Jadi saya mula menulis dengan rindu Baitullah. 3 anekdot saya buat.
Lepas tu ada lagi dia tulis selagi ada nafas. Saya tulis cerita UiTM, pengalaman saya sebagai pensyarah yang pertama di UiTM. Jadi apabila nak terbitkan Sukma ni, saya ajak Ustazah Nadia, bersembang Ustazah Nadia, Ustazah Jamalia pada masa tu ya, sebagai mantan KPP ASIS ya. Kemudian kita sembanglah dengan Dr. Syukur pada masa itu yang merupakan timbalan rektor PJI kan. Jadi dia kata okey boleh kan, boleh untuk penulisan-penulisan kreatif pun kita boleh iktiraf kan dalam ni. Jadi sejak daripada situlah saya ingat saya grad 30 Disember tahun 2019 tu, dekat-dekat nak PKP tu kan, saya minta dia datang untuk buat perasmian dan sebagainya lah. Kita asaskan grup RIG Sukma ni. Jadi saya rasa macam alhamdulillah apabila saya melihat perkembangan Sukma ni, dah ada antologi, dah ada puisi, dah ada cerpen. Saya rasa macam alhamdulillah ya Allah, kurang-kurangnya adalah sikit orang kata apa, idea buah tangan saya tu saya tinggalkan untuk UiTM yang saya cintai ya, UiTM di hatiku kan. Itulah cerita latar belakang sedikit. Nanti tak boleh kalau orang lama ada cerita nanti panjang. Panjang cerita dia. Ya, panjang cerita dia tu. Ya. Jadi untuk oleh sebab saya dah tulis dah kisah saya yang panjang mengenai pengalaman saya bertugas di UiTM dalam anekdot yang dihasilkan oleh Puan Robizan. Jadi saya buat juga sikit dalam puisi tu. Ada puisi saya sikit ya. Cuma bila kita nak menulis anekdot ni, kemudian ada pula nak dikaitkan dengan PKP pada masa tu kan. Jadi saya pun terfikirlah juga beberapa cerita macam-macam lah. Kita tahu kan ketika mana diisytiharkan PKP masa tu, macam mana kita ni duduk terkurung saja, tak boleh nak buat apa. Tambahan pula saya ni yang dah lama bekerja ni kan, pukul 8 pagi kita keluar, pukul 6 kita balik kan. Tiba-tiba duduk saja di rumah, tak boleh pergi office kan. Jadi macam sesuatu yang semua orang ada pengalaman tu kan. Jadi saya nak kaitkan dengan UiTM tu macam mana ya. Maka saya pun berfikirlah, itu yang tajuk saya lahirnya, Corona keranamu aku cemburukan kakak cleaner. Apa perhal pula dengan kakak cleaner ni tiba-tiba kan. Saya sebenarnya di UiTM saya berkawan dengan semua lapisan. Dia tak kisah lecturer ke, kerani ke, kakak cleaner ke, siapa ke, memang semua saya berkawan kan. Saya tak kisah, tak ada lah orang kata apa nak pilih bulu ke apa ke, tak ada ya. Jadi kita berkawan dengan semua orang. Dan satu benda yang menyentuh hati saya sewaktu PKP ni, kita tak boleh pergi masjid. Itu satu benda. Dan yang paling tersentuh sangat di hati saya, sedih sangat hati saya tu, saya tak boleh pergi haji dah 2 tahun tu kan masa PKP. Haji pun tak ada kan. Sedangkan dalam masa yang sama kita tengok ya Allah ya, dekat TV ada tunjuk macam mana suasana dekat Baitullah sana kan. Tak ada jemaah tapi cleaner ada. Cleaner ada, duk bertugas kan. Kata ya Allah untungnya mereka kan, walaupun orang ni semua tak dapat pergi, dia orang boleh pergi. Lepas tu dapat tengok dia orang boleh solat dekat depan Kaabah dengan begitu relax sekali, tak ada orang kan. Lepas tu kita dekat sini jangankan nak pergi Baitullah tu, nak pergi masjid pun tak boleh kan. Jadi saya pula pun, kita tak boleh nak pergi masjid, nak pergi iktikaf ke apa dan sebagainya. Dan saya pun pengalaman dengan UiTM Polis ni, sejak daripada mula bertugas dulu pun, saya selalu suka pergi masjid ni. Pergi masjid kalau dulu dikenali sebagai pusat Islam. Sebelum disebut sebagai Masjid An-Nur tu, kita dikenali sebagai pusat Islam. Dulu ni saya lah satu-satunya ustazah masa awal-awal dulu ni. Banyak buat program dekat masjid. Ya. Aktiviti-aktiviti memang di masjid lah. Persatuan Imam, Persatuan Pelajar-pelajar ni kan. Tambah kalau berbulan puasa ni, buat buka puasanya lah, tarawihnya lah. Ya Allah, rindu sangat rasanya pada masa tu. Ya. Jadi apabila berlakunya diisytiharkan PKP ni, kita semua tak boleh masuk kampus. Kan? Kita semua tak boleh masuk kampus. Selepas 2 minggu kot lepas tu, barulah kita yang pengurusan tertinggi ni diberi kelonggaran lah sikit.
lecturer pun kalau nak masuk pun mesti dapat kelulusan begitu begini dan sebagainya, kan ada surat daripada rektor, nak tunjuk kepada polis, nak pergi kampus pun kena hadap polis dan sebagainya, kan sekatan jalan raya semua tu. Jadi mula-mula masuk kampus, ya Allah, saya tengok kampus lengang macam zombie. Rumput-rumput yang panjang semua tu, ya Allah, ni macam bukan kampus lah kan. Masjid pun masa tu lalu je, tak boleh masuk, tak boleh apa. Sehinggalah berapa lama lepas tu saya tengok, saya dah mula nampak ada kakak-kakak cleaner dah boleh duduk cuci-cuci kawasan masjid kan. Tapi kita tak boleh masuk, tapi dia orang boleh masuk. Ya Allah, saya memang jealous betul lah bila tengok keadaan ni macam tu kan. Memang dalam saya punya antologi tu saya sebut nama cleaner tu Kak Mah, memang betul tu memang nama sebenar. Kalau orang yang memang rajin pergi masjid, memang kenal Kak Mah ni. Sebab dia memang rajin jaga masjid, cuci masjid, tanam pokok-pokok bunga dekat masjid Anu tu memang dia lah. Saya pun minta dia buatkan pokok bunga untuk saya balik tanam kat rumah kan. Memang jadi satu hari tu saya lalu je, memang dia tak boleh masuk kan, saya lalu je. Dia tengah cuci depan masjid tu kan. Jadi saya pun berhentikan kereta, tegur dia. Ya Allah, Kak Mah bestnya. Semua kata, seronoknya ustazah. Kak Mah dapat masuk dalam masjid, boleh iktikaf, semayang duha. Sedangkan benda-benda tu memang saya selalu buat. Saya selalu buat at least seminggu sekali pun saya mesti pergi juga masjid kan. Solat duha ke iktikaf, benda semua kan. Jadi bila Kak Mah cerita macam saya, ya Allah, jealousnya Kak Mah, macam nak menangis saya kan, meleleh air mata tu. Rasa macam, ya Allah, kan. Jadi saya terkenang lah pula balik Baitullah sana. Bagaimana cleaner-cleaner tu, kita tengok kan. Jadi antara, cerita saya ni mungkinlah tak best sangat pula, tapi bagi saya sangat menyentuh hati saya. Sebab saya rasa saya sangat dekat dengan masjid, saya sangat dekat dengan Baitullah tu. Saya melihat cleaner ni satu kelompok yang Masya Allah pada masa tu kan, dia orang ni sangat diberi keistimewaan oleh Allah tau. Kalau sebelum ni kita duk pandang orang yang berpangkat-pangkat je, pangkat-pangkat besar-besar yang tinggi-tinggi yang bergelar-gelar saja kan. Siapa pun tak pandang, tak kisah cleaner-cleaner tu kan. Tapi kita tengok bila Allah nak angkat darjat seseorang tu kan, ya Allah, cleaner tu pun Allah pilih kan. Mereka lah menjadi orang-orang yang sentiasa berada di rumah Allah. Masya Allah, saya bila tu kan, memanglah betul lah bila ayat Allah tu, Allah tak pandang rupa paras pangkat kedudukan kita tu kan. Bila Allah nak angkat darjat seorang tu, Allah tak kisah pun pangkat kedudukan rupa paras semua tu kan. Tapi Allah tak angkat darjat sesiapa yang yang Allah nak lah kan. Jadi itulah di antara apa orang kata, dia sedih pula dah Nadia. Itulah di antara pengalaman yang memberikan idea lah kepada saya untuk menghasilkan anekdot ini. Itu corona kerana aku cemburukan kakak cleaner ya. Maknanya satu pengajaran yang saya tengoklah penulisan saya ni lebih kepada penceritaan ya. Kalau macam Aizat tadi macamlah dia punya step-step dia tu kan, tapi saya ni lebih kepada penceritaan yang santai, ada sikit-sikit dialog ya. Dan bagi saya yang lebih penting dalam penulisan ni ialah saya nak apa orang kata, nak menghasilkan satu benda yang dapat memberi pengajaran ya, yang boleh menyentuh hati lah. Macam dalam dalam cerita saya ni, maknanya kita tanam dalam hati kita lah, kita jangan memandang don't judge the book by its cover gitu kan. Janganlah kita tengok mentang-mentang lah cleaner je pun kata macam tu kan. Tapi sebenarnya di sisi Allah tak pandang semua benda-benda tu kan. Itu satu segilah yang mencetuskan idea untuk saya menulis mengenai kakak cleaner ni ya. Walaupun kita nampak mereka tu macam tak begitu
besar peranan dia kan. Tapi sebenarnya kita tak tahu ya di sisi Allah tu, sehingga Allah beri peluang macam tu ya. Jadi ringkasnya macam tu sajalah Nadia. Ya, masa pun dah berapa dah ni ya. Itulah jadi maknanya apa yang penting daripada peristiwa kejadian PKP ni, yang pertama kita bersyukur. Apa yang ada pada kita, kita banyak-banyak lebih syukur ya. Kemudian yang keduanya ialah Allah tak lihat daripada pangkat jawatan seseorang, dan yang ketiganya Allah mengangkat darjat siapa yang dikehendaki dan menurunkan darjat siapa yang dikehendaki. Kita boleh tengok macam-macam peristiwa di sekeliling kita, dan bagi saya UiTM ni sangat-sangat dekat di hati saya. Tempat saya mencari ilmu dan mencurahkan ilmu, berkongsi ilmu selama lebih kurang 37 tahun. Jadi banyak sangat nak tulis-tulis pun banyak sangat sebenarnya ya. Tapi ikut kesempatan lah. Dan itulah akhirnya saya ucapkan berbanyak tahniah kepada Ustazah Nadia dan tim Sukma ya, Suara Kreatif Madani yang kita hasilkan ni, supaya terus menghasilkanlah karya-karya yang dapat memberi manfaat, memberi pengajaran ya. Kadang-kadang rasa macam seronok pula masa PKP ya. Kita ada banyak masa sebenarnya tau. Masa PKP saya join, saya boleh tulis ni, dan saya join juga grup MSGA, Kelab Penulis Muda Malaysia semua tu, tulis e-book apa benda semua kan. Kita jadi banyak masa yang kita boleh sempat sebenarnya tau. Ya. Hikmah. Macam sekarang ada orang cakap rindu pula nak PKP, sebab dulu solat boleh solat jarak-jarak, sekarang solat impit-impit. Ada dia orang buat lawak-lawak macam tu kan. Tapi sebenarnya apa-apa pun yang terjadi dalam hidup kita ini, semuanya ada hikmah dia ya. Kita yang dah tua-tua ni, saya bersyukur sangat-sangat dalam tempoh lebih kurang 37 tahun itu. Saya dapat belajar banyak di UiTM, daripada saya mula mengajar dengan menggunakan kapur, tulis dengan kapur, lepas tu guna OHP, lepas tu guna LCD, guna whiteboard sebagainya. Last kali dekat-dekat saya nak pencin, saya boleh guna kelas secara online. Sampai dah tua macam ni, saya belajar menggunakan kelas secara online. Masya Allah ya. Itu sebenarnya saya tulis dalam puisi ya, tapi dalam bentuk puisi. Tapi cerita panjang tu saya tulis dalam anekdot yang diselenggarakan oleh Puan Rubizan. Jadi macam sedih jugalah sebab tak boleh nak masukkan dalam UiTM sebab benda tu dah keluar dalam anekdot yang lainnya. Itulah Nadia, minta maaf banyak-banyak kepada semua. Masa pun dah lebih masa ya Nadia. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali. Minta ampun, minta maaf semua. Selamat berpuasa, selamat meneruskan ibadat puasa, dan insya-Allah 2 minggu lagi kita akan menyambut Hari Raya. Jadi ucap selamat raya, siap-siap lah selamat Hari Raya. Maaf lahir batin segala keterlanjuran dalam apa-apa sajalah yang saya tulis, yang saya sampaikan ya. Semoga apa yang kita buat menjadi bermanfaat untuk kita, menjadi amal jariah untuk kita, dilihat oleh Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pah mengimbau balik kenangan kita, kan, kenangan kita bersama penubuhan Sukma dan sebagainya. Dan saya rasa ini juga bila Kak Pah cerita tadi, saya bang Kak Pah cerita tadi, kita pun terimbau waktu kita dalam PKP dulu, apa perasaan kita. Dan ini baru 2 tahun. Bayangkan tulisan ini dibaca oleh anak kita 20 tahun. Oh, dia tahu mak dia waktu PKP ini keadaan dia. Waktu kita dah tak ada. Okey, anak kita boleh menyelami perasaan kita ketika kita dalam PKP. Inilah yang hasil yang kita nak tinggalkan. Mungkin tulisan kita ada memberi manfaat, dan inilah yang mungkin sebagai tambahan pahala kita di alam sana nanti. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih untuk perkongsian semua pada hari ini dan semua yang mendengar. Dan ini adalah siri 1, dan insya-Allah semua akan buka lagi selepas ini pembentangan untuk puisi dan cerpen. Dan kita akan buat lagi anekdot untuk siri 2. Okey, banyak penulis sebenarnya. Cuma kita tak boleh nak bagi ramai penulisnya dalam satu masa itu sendiri. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan saya menjemput semua yang mendengar
untuk join projek Sukma 2023 dengan tema cerita-cerita. Okay, cerita-cerita yang kita boleh banyaklah perkongsian kat situ, dan penulisan cerita-cerita kita akan buat dalam bentuk e-book. Okay, dalam bentuk e-book, dan yang ni ada iuran lah, tapi iuran yang cukup minimum RM20 sahaja. Okay, dengan upah editor dan sebagainya 20 adalah iuran yang cukup minimum pada saya. Okey, itu saja untuk perkongsian bicara Sukma pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih, dan saya akan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tak apa. Okey. Tak ambil gambar semua. Tu on semua. Siapa yang masih ada boleh on ke? Tak apa, saya cakap mana yang ada. Okay, penulis hebat kita, Cik Syahril. Okay, siapa lagi nak on? Aduh, aku ramai tak sempat. Nak ambil gambar, lupa lah penulis tu. Alamak, saya ambil yang terburuk sangat. 1, 2, 3. Okey, kali lagi. Okey. Sekejap ni. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Rindunya nak pergi kampus. Mari masuk, bunga cantik. InsyaAllah bila-bila nanti pi. Lalu hari Jumaat pergi sana lepas pergi kuliah duha tu kan. Kat rumah kanak-kanak tu selalu masuk.